Baik, Nasional 8, edisi 7 Februari. Paparan-paparan utama malam ini. Bekas Komander Kumpulan Pengganas diberkas polis. Jokowi berpuas hati lawatan pertamanya ke Malaysia. Dan semakan semula Pelan Strategik Pengajian Tinggi gariskan 10 lonjakan utama. Untuk paparan penuh, terus setia bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dan Hazel Desmond dalam Nasional 8. Polis menahan seorang lelaki minggu lepas kerana dipercayai bekas Komander Kumpulan Pengganas yang beroperasi di Syria dan Iraq. Tangkapan dibuat bahagian kaunter keganasan cawangan khas Bukit Aman dalam satu operasi khas di Ibu Negara 31 Januari lalu. Suspek ditahan di bawah kesalahan Akta Imigresen 1959-63 kerana disyaki menggunakan pasport palsu dan telah diusir balik ke negara asal semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam satu kenyataan menjelaskan suspek berusia 45 tahun berasal dari sebuah negara di Asia Barat dan menyertai kumpulan pengganas di Syria sejak Mei 2012 hingga Mei 2014. Suspek juga pernah memasuki beberapa negara di Asia Barat, Utara Afrika dan sebuah negara di Asia Tenggara sebelum menyusup masuk ke Malaysia pertengahan Januari lalu. Juga disenaraikan dalam senarai penjenayah paling dikehendaki pihak keselamatan sebuah negara Asia Barat. Polis Diraja Malaysia memandang serius aktiviti pengganas asing yang cuba menjadikan Malaysia sebagai transit, tempat perlindungan dan pangkalan operasi. Kejayaan mengesan dan menangkap suspek hasil kerjasama erat PDRM dan agensi penguatkuasaan asing. Kerjasama seumpama itu akan diteruskan bertujuan membanteras dan menangani ancaman keganasan sama ada di peringkat serantau maupun global. Dalam pada itu, dalam satu majlis di Port Dickson, Negeri Sembilan, Tan Sri Khalid Abu Bakar memberi jaminan akan sentiasa memantau kegiatan dan rangkaian kumpulan IS terutama di media sosial sehingga tertangkap. Di mana kita sebut pun sebelum ni bahawa kita memantau apa jua networking antara mereka-mereka ini. Seperti mana yang disebut oleh yang Bapak Menteri tadi, orang yang merekrut, hantaran mereka ke Syria dan Iraq, itu semua kita pantau. Apa juga yang mereka siarkan atau yang mereka cuba lakukan melalui media sosial, kita pantau dan kita akan jejak dan menangkap mereka. Kementerian Dalam Negeri tidak mengambil mudah isu penglibatan individu atau kumpulan dalam IS walaupun kesnya dianggap masih rendah di negara ini. Ia dianggap ancaman besar kepada keselamatan negara yang perlu diperangi segera. Menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, undang-undang sedia ada seperti Akta Kesalahan Keselamatan, Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan Akta Pencegahan Jenayah POKA, Pindaan dan Pemerluasan 2013 antara kaedah menangani fenomena ancaman IS. Saya tidak mahu ada agama lain melihat bahawa inilah Islam. Sebenarnya Islam tidak mengajar begitu. Jadi keselamatan orang Cina, orang India, Iban, Kadazan dan lain-lain itu tanggungjawab polis dan tanggungjawab KDN untuk menentukan. Keutamaan kita adalah menjaga keselamatan untuk semua rakyat negara kita. Dan ancaman IS ni real, benar. Ini bukan gimmick ya, benar. Itu sebabnya kita mengambil langkah ini secara serius ya. Pihak keselamatan akan memantau secara serius serta bersedia mengambil tindakan perlu dalam memastikan ideologi yang didukung oleh kumpulan IS tidak menular ke negara ini. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Majlis Penutup Program Rundingan Meja Bulat Dasar Keselamatan Dalam Negeri di Akademi Imigresen Malaysia, Port Dickson. Perbincangan meja bulat ini membincangkan hala tuju KDN berdasarkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta kepakaran peserta bagi memastikan keselamatan awam terus terpelihara. Ancaman kumpulan militan negara Islam IS mampu ditangani dengan baik sekiranya mempunyai kerjasama antara 10 negara ASEAN. Secara tidak langsung dapat mengawal pergerakan manusia atau ideologi yang menjurus kepada keganasan.
Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berpandangan pergerakan manusia sama ada dari negara destinasi, transit atau negara sasaran adalah melibatkan semua negara. Justru setiap negara berkaitan boleh memainkan peranan dan mengambil langkah pengawalan serius. Ini kerana fahaman IS mudah diperolehi dengan cepat menerusi media sosial. Boleh sebab open skies, cheap flights, maklumat yang menular merentasi sempadan agak sukar untuk kita kawal pergerakan orang, duit dan ideologi. Dan ini merupakan satu fenomena baru. Kita buat apa yang kita mampu, tapi sama ada kita dapat tanganinya. Ini merupakan soalan yang ditanya oleh semua negara di luar sana. Diperjelaskan, walaupun berdepan dengan masalah IS, kerajaan yakin mampu mengatasinya dengan kerjasama semua pihak. Menyatakan bahawa kita berada dalam keadaan yang terkawal. Tetapi jelas, kalau Paris, Perancis, Sydney, Australia pun dengan kecanggihan dan maklumat dan juga aset dan sejarah kemampuan angkatan tentera dan polis mereka pun susah nak tangani satu dua orang adik-beradik. Bayangkan apa yang kita terpaksa lalui yang dalam keadaan yang serba kekurangan. Ketegasan disuarakan selepas merasmikan Simposium Aspirasi dan Kepimpinan Kebangsaan di Ibu Negara. Kerajaan Negeri Sarawak juga amat memandang serius isu pelibatan kumpulan pengganas dan ekstremisme. Tindakan yang diambil kerajaan negeri termasuklah tidak membenarkan sama sekali kumpulan atau individu yang sering memainkan isu sensitif dan pelampau daripada menjejakkan kaki ke negeri itu. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, tindakan tersebut dilakukan kerana kerajaan negeri tidak mahu fikiran rakyatnya diracuni pihak-pihak seumpama itu. Ia juga dibuat bagi melindungi keamanan dan kesejahteraan rakyat yang berbilang kaum. Keamanan dan keharmonian Sarawak juga merupakan salah satu tarikan pelancong sehingga berjaya menarik kemasukan 4.5 juta orang ke negeri ini tahun lepas. Beliau menyatakannya di Kuching. Petunjuk awal diperoleh dalam mengesan Ketua Kumpulan Nuar Ayam dengan pihak berkuasa percaya suspek dapat diberkas dalam tempoh terdekat. Sekaligus mampu menyelesaikan kes tembak dan seremoni yang telah menyebabkan kematian seorang peniaga di Beris Lalang Bacok Khamis lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim berkata, usaha diperhebat pegawai dan anggota di seluruh daerah memandangkan suspek merupakan individu paling dikehendaki kerana terbabit dengan beberapa kes jenayah lain. Selain melaksanakan operasi khas, tumpuan juga diberikan untuk memperketat kawalan di pintu-pintu masuk sempadan negara. 2 lagi suspek yang turut terlibat dalam kes ini juga telah dikenal pasti. Rasa saya tak lama lah kita boleh dapat. Semua di sini kita minta lah orang ramai tampil lah ke depan bagi kerjasama berbeza kita untuk kita nak menyelesaikan kes ini. Datuk Mazlan menyatakan perkara itu selepas menyempurnakan Majlis Perbarisan Tamat Latihan Rekrut SSPDRM Kontingen Kelantan Siri 1 2014 di dataran kawat Batalion 8 Pengkalan Cepa. Dalam kejadian Khamis lepas, peniaga Mustafar Sidik 52 tahun terkorban setelah terkena tembakan di bahagian di perut dan peha, manakala anaknya Ainul Wahida Mustafar 18 tahun pula mengalami kecederaan di lutut kanan. Persembahkan. Hey man, bang, bang, boss. Yang sementara anda jadilah hero gadis suka. Inilah Badland, inilah cara Badland. Janji bau gambar siapa tak suka. Dashing, semangat Badland. Dashing. Bertemu kembali. Presiden Indonesia Joko Widodo dan isteri Iriada berlepas ke Brunei Darussalam dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA
selepas menamatkan lawatan negara sulung ke Malaysia sejak 2 hari lalu. Delegasi mereka meninggalkan Kompleks Bunga Raya pukul 8.45 pagi tadi. Turut hadir menghantar Presiden Indonesia yang lebih mesra dengan panggilan Jokowi itu adalah Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Duta Besar Malaysia di Indonesia Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim. Antara hasil lawatan sulung Jokowi itu adalah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Proton Holdings Berhad dengan PT Adi Perkasa Citra Lestari PT ACL dari Indonesia semalam bagi membantu syarikat itu membangunkan dan mengeluarkan kereta nasional Indonesia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak juga mengadakan pertemuan 4 mata dengan Jokowi di Putrajaya disusuli mesyuarat delegasi. Antara isu yang dipersetujui bersama dalam mesyuarat itu adalah mewujudkan duta khas bagi mengadakan rundingan penerokaan persempadanan maritim selain hanya satu saluran akan digunakan bagi pengambilan pembantu rumah Indonesia. Joko Widodo sangat berpuas hati dengan hasil lawatan negara yang pertama beliau ke Malaysia sejak Khamis dan berakhir hari ini. Menurut Duta Indonesia di Malaysia, Herman Prayitno, Jokowi turut menyifatkan lawatan negara yang pertama ke negara ini sebagai berjaya. Herman yang ditemui pemberita di Kompleks Bunga Raya selepas Jokowi berlepas ke Brunei hari ini. Herman berkata, Presiden Indonesia turut menghargai hospitaliti yang ditujukan pemimpin dan rakyat Malaysia sepanjang lawatan berkenaan. Agenda lawatan dan perbincangan juga katanya sesuai dengan harapan kedua-dua belah pihak. Herman menambah, Indonesia sangat mengharapkan kegiatan sesi lawatan akan terus berjaya pada masa akan datang. Kuala Lumpur, Jakarta, dua negara tetangga yang saling berkongsi kepentingan bersama meliputi pelbagai bidang. Selama 3 hari berada di Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah telah memberi nilai positif membina yang memberi manfaat kepada rakyat dan juga kepentingan kedua-dua negara. Rumusan lawatan Jokowi disediakan Syuhada Hashim. Diiringi isteri, barisan kabinet serta para pegawai kanan kerajaan Indonesia, ketibaan Jokowi pada Khamis disambut mesra Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datin Seri Rosmah Mansor. Megah kedengaran lagu rasmi kedua-dua negara diikuti dengan tembakan meriam 21 das. Pemimpin utama Indonesia dan isteri kemudian menghadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemansuri Agong Tuanku Hajah Aminah di Istana Negara Kuala Lumpur. Pemilihan Malaysia sebagai negara pertama dalam siri lawatan ke luar negara sejak dilantik Presiden Republik paling ramai penduduk Islam di dunia, Presiden Jokowi telah mengadakan pertemuan 4 mata bersama Datuk Seri Najib pada hari kedua lawatannya. Hasil pertemuan tertutup itu kata sepakat telah dicapai antara Kuala Lumpur, Jakarta, antaranya dengan mengambil inisiatif zon waktu seragam ASEAN. Malah selaku negara jiran, beberapa isu tertentu ditangani secara bijaksana, terutamanya ketika menyentuh mengenai perkongsian sempadan darat dan laut. Persetujuan bersama dengan melantik duta khas bagi mengadakan rundingan persempadanan maritim, usaha jalan penyelesaian yang telah lama tertunggak. Malah tidak kurang juga dengan kedatangan pekerja Indonesia ke Malaysia untuk mencari rezeki. Kebajikan untuk pekerja dan anak-anak warga Indonesia dimeterai dengan memberi perlindungan sewajarnya ketika berada di Malaysia. Persetujuan termasuk mewujudkan satu saluran pengambilan pembantu rumah Republik Indonesia. Kemuncak lawatan Presiden Jokowi dibawa meninjau kilang Proton dalam usaha kerjasama antara kedua-dua negara serumpun ini dalam bidang automotif. Perjanjian persefahaman MOU yang ditandatangani Kuala Lumpur, Jakarta bakal memperluaskan pasaran kereta nasional negara Proton ke negara jiran. Malah Indonesia telah menunjukkan minat menjadikan kereta nasional ini sebagai kereta ASEAN. 3 hari berada di Malaysia, Presiden Jokowi telah menamatkan lawatan sulung ke Malaysia pagi tadi dan berlepas ke Brunei Darussalam. Kita ke perkembangan lain. Harga 73 barangan diturunkan serta-merta sebanyak 5 hingga 20% di 577 buah pasar tani di seluruh negara berkuat kuasa hari ini. Antara barangan yang terlibat hasil pertanian, produk ternakan dan tenusu serta hasil laut.
Semesti, tapi menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penurunan harga tersebut tidak mempunyai tempoh masa tertentu selaras dengan penurunan kos bahan api ekoran kejatuhan harga minyak sejak beberapa bulan lalu. Tujuan kita adalah yang pertamanya untuk membantu masyarakat, rakyat kita yang pada hari ini kalau kita lihat semuanya mengungut tentang kenapa barang masih tidak diturunkan sedangkan harga minyak turun. Dan ini juga membuktikan bahawa apa alasan pun tidak boleh digunakan, sebab kalau di pasar tani ini boleh kita turunkan harga, kenapa orang lain mempunyai berbagai-bagai alasan untuk tidak turunkan harga? Bagi peniaga pasar tani yang tidak mengambil produk terus dari ladang, sebaliknya membeli di pasar borong, tidak akan dibenarkan berniaga di pasar tani bermula Jun ini. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap kepada media selepas melancarkan program jualan turun harga pasar tani di Taman Melawati, Ulu Kelang, Selangor. Semakan semula, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara menggariskan 10 lonjakan utama dalam mentransformasi sistem pendidikan tinggi di negara ini. Penambahbaikan itu hasil maklum balas yang dikumpul daripada pelbagai peringkat masyarakat bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan bertaraf dunia. Antara lonjakan yang dihasilkan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi PPPM-PT 2015-2025 ini termasuk menyasarkan penghasilan graduan holistik, keusahawanan seimbang, pembelajaran sepanjang hayat, graduan latihan pendidikan teknikal dan vokasional berkualiti dan pembelajaran dalam talian secara global. Dalam menjayakan pelan 10 tahun itu, Kementerian Pendidikan mahu pelaksanaannya disokong dengan penlibatan semua lapisan masyarakat. Now, when you want to implement something, right, you need time to implement. Then during the process of 10 years, it's not just going to be implementation, but there's a lot of monitoring going on. And at the same time, reviewing as well, and how far have we achieved what we want to, and if not, then therefore can we look at it another way. But we need the public, we need all the Malaysians to support us to implement the blueprint effectively. PPPM-PT merupakan kesinambungan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara PSPTN yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 2007. PSPTN telah dikaji semula oleh pasukan penyelidik bermula Mac 2013 hingga April 2014 lalu, sekaligus menggubal pelan sedia ada dengan mengambil kira saranan yang dinyatakan dalam laporan semakan semula berkenaan bagi memastikan mutu pendidikan negara setanding dengan negara-negara maju. Kita memang mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan graduan-graduan yang sekarang ini akan menjadi rakyat dan menjadi rakyat yang mampu menghasilkan produktiviti, meningkatkan produktiviti negara. Macam mana dia nak melakukan perkara itu kalau kita sistem pendidikan tidak menyediakannya? PPPM-PT 2015-2025 yang dibentangkan dalam sesi pendengaran awam di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor ini dihadiri kira-kira 150 orang wakil jabatan dan agensi, pelajar, wakil akademik dan wakil masyarakat bagi mendapatkan maklum balas daripada semua pihak. Sesi sama turut diadakan di 5 lokasi lain, antaranya di Universiti Malaysia Sabah UMS, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Universiti Sains Malaysia USM. Jadi secara keseluruhannya bagus sebab nanti kita akan dapat melahirkan dua golongan yang utama dekat Malaysia ni, iaitu golongan profesional yang belajar di institusi pengajian tinggi dan juga golongan yang mempunyai kemahiran tinggi. Jadi kita punya misi dan visi tahun 2015 hingga tahun 2025 ni matlamat dia jelas. Pertamanya ini satu usaha yang baiklah daripada kementerian, di mana dengan program sebegini mampu untuk memberi satu input-input luar kepada kementerian untuk memberi penambahbaikan kepada program yang ingin dijalankan supaya ianya akan memberi impak dan kesan yang terbaik kepada pelajar. Apa yang penting untuk memantapkan ke semua pencapaian-pencapaian itu tadi, perlu ada
kerohanian yang mantap. Dengan kemantapan kerohanian itu, barulah dapat membentuk jati diri yang mantap. Kesaling hubungan digital mampu memberi impak besar dan mengubah cara komunikasi sesama individu di setiap peringkat termasuk kerajaan. Ia ke arah menjadikan Malaysia negara pintar dalam semua perkara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik berkata kecanggihan teknologi komunikasi dan ledakan maklumat akan membentuk generasi yang berfikiran kritikal terhadap sesuatu isu dan senario hari ini memerlukan kesaling hubungan digital, sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Misalnya kalau ada orang komplain tentang jalan, orang tweet mengatakan jalan ini sesak pada waktu sekarang, perlu diubah sistem dan sebagainya. Apakah dia boleh membuat jawapan segera? Kerana orang nakkan sesuatu segera dan bersifat real time dalam dunia sekarang. Itu apakah perkara ini boleh disesuaikan di dalam sistem Smart Nation yang kita masukkan? Dan kemudiannya orang kena faham bahawa dunia akan berubah kepada konsep Internet of Things. Maknanya segala-gala disambung pada internet satu masa nanti. Beliau menyatakannya selepas sesi kedua Simposium Aspirasi dan Kepimpinan Kebangsaan mengenai kesaling hubungan dunia, cabaran kepimpinan dan persepsi di ibu negara. Semua pihak diminta tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat, khususnya berkaitan cara pemakaian sesuatu perayaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Baharudin berkata beliau bimbang kenyataan tidak tepat boleh menimbulkan fitnah sekaligus menyebabkan umat Islam berpecah. Memburukkan keadaan, mereka yang tidak menyemak kebenaran kenyataan berunsur fitnah tersebut akan memberi tanggapan tidak baik yang membawa kepada permusuhan dan kebencian yang dilarang dalam Islam. Menurut beliau, pakaian kurta yang dipakai Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika meninjau sambutan Taipusam di Batu Kef Selasa lepas tidak menyalahi hukum syarak. Ini kerana pakaian tersebut merupakan tradisi dan budaya masyarakat India dan bukannya berunsur keagamaan. Dan ini bukan pakaian dalam konteks yang dikaitkan dengan pengibadatan ataupun dalam konteks yang dikaitkan dengan ajaran agama, mana-mana agama yang ada. Jadi saya fikir ini tidak wajar untuk dijadikan sebagai satu polemik, apatah lagi sehingga sampai dia menyentuh soal yang berkaitan dengan akidah. Jelas beliau, kalungan bunga juga tidak menjadi isu yang berkaitan agama. Ini kerana kalungan bunga merupakan satu penghormatan masyarakat India kepada tetamu mereka. Datuk Seri Jamil Hir yang juga ahli Parlimen Jerai memberitahu media selepas penyampaian bantuan persekolahan bersama pemuda UMNO bahagian Jerai di Guar Cempedak Yan. Menjelaskan isu yang sama, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Osman Mustafa, menurut beliau kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada majlis sambutan Taipusam di Batu Kef Selasa lalu tidak menyalahi hukum syarak. Tambah beliau, Mufti Perak Tan Sri Arusani Zakaria pada tahun 2012 mengatakan bahawa ia tidak bertentangan syarak selagi tiada niat untuk merayakan dengan perbuatan agama lain. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada 12 April 2005 sudah mengeluarkan garis panduan orang Islam turut merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam sebagai panduan dan rujukan. Selaku Ketua Kerajaan, Perdana Menteri sudah sedia maklum mengenai batas-batas dan garis panduan itu. Sehubungan itu, tidak timbul isu Perdana Menteri tidak boleh menyertai acara sambutan rakyat bukan Islam kerana menyalahi akidah. Syarikat Media Mesra Care Management Sdn Bhd menganjurkan pameran hartanah Bumiputera 2015 BPEX 2015 dengan anggaran hartanah yang ditawarkan bernilai melebihi RM2.4 bilion. Ianya terdiri daripada rumah kediaman, lot perniagaan dan lot banglo. Antara pemaju yang terlibat termasuk Seri Pajam Development Sdn Bhd, Lakefront Residence Sdn Bhd, Bandar Rimbayu Sdn Bhd dan Sime Darby Property Berhad. Dalam kita punya rekod kita, setiap tahun lebih kurang 20 hingga 40 juta terjual sepanjang 2 atau 3 hari pameran.
dan sebanyak dalam 2 hari ini lebih kurang 4,000 unit akan ditawarkan oleh pemaju-pemaju. Menurutnya, harga yang ditawarkan bermula dari RM300,000 hingga RM5 juta bergantung pada kawasan perumahan meliputi sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Bangi dan Negeri Sembilan. Di samping itu, pemaju juga menawarkan pakej yang menarik kepada Bumiputera, termasuk diskaun 10%, potongan rebate 5% dan insentif pembelian menarik seperti caj guaman dan caj pinjaman percuma. Beliau turut menyatakan pameran kali ini disertai 40 pemaju yang bermula hari ini dan berakhir esok. Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab bersama media di Ibu Negara. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif dijangka diniagakan dalam lingkungan RM2,250 kepada RM2,350 setan minggu hadapan. Pasaran sedang menunggu pengeluaran data saham Januari yang dijadual dikeluarkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB pada Selasa ini. Bagi minggu baru terakhir, pasaran tempatan kebanyakannya diniagakan tinggi. Ia berikutan pengumuman keputusan Kerajaan Indonesia meningkatkan subsidi biodiesel serta pemulihan yang kukuh dalam pasaran minyak mentah Rabu lepas. Kerajaan Indonesia juga bersetuju menaikkan subsidi biodiesel daripada RM1,500 kepada RM4,000 seliter. Pada asas Jumaat ke Jumaat, Februari 2015 memperoleh RM176 kepada RM2,330. Mac dan Mei 2015 naik RM201 kepada RM2,351 dan RM2,333. Manakala April 2015 meningkat RM200 kepada RM2,346 setan. Jumlah dagangan mingguan meningkat kepada 228.862 lot daripada 272.867 lot pada minggu lepas. Manakala faedah terbuka meningkat kepada 253.380 kontrak daripada 233.922 kontrak sebelumnya. Pasukan penyelam yang ditugaskan mencari serpihan dan baki mangsa pesawat AirAsia Indonesia berjaya menemui bahagian kokpit pesawat dan membawa keluar satu jasad dipercayai juruterbangnya pagi tadi. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Basarnas Indonesia, Bambang Sulistyo, bagaimanapun memaklumkan mereka gagal mengenal pasti sama ada jenazah ditemui itu adalah juruterbang pesawat Irianto atau pembantunya Remy Plesel. Satu jenazah dipercayai juruterbang sudah berjaya dipindahkan. Pihak Basarnas yakin jenazah itu adalah juruterbang kerana pakaian seragam dan lokasi penemuannya di kerusi kokpit. Keadaan jenazah juga sudah kelihatan tidak sempurna. Kedudukan seorang lagi juruterbang juga sudah diketahui, iaitu di kokpit, dan pasukan penyelam akan dikerah memindahkan jenazah berkenaan hari ini. Keadaan cuaca yang baik membolehkan pasukan penyelam menyempurnakan tugasnya di dasar laut. Bahagian kokpit itu berada sekitar 20 meter dari kedudukan badan pesawat yang sudah ditemui sebelum ini. Usaha mencari dan menyelamat mangsa pesawat TransAsia penerbangan GE235 menemui 3 lagi mayat penumpang menjadikan jumlah yang ditemui setakat ini 38 dan 5 masih hilang. Mangsa yang baru ditemui terletak jauh dari tempat nahas. Pesawat dengan nombor penerbangan GE235 membawa 58 penumpang dan anak kapal menjunam ke dalam Sungai Kilong yang cetek sejurus berlepas dari lapangan terbang Taipei Rabu 4 Februari lalu. Ketua Jabatan Bomber Taipei, Wu Junhong berkata, pasukan mencari menemui mayat wanita yang separuh terbenam dalam lumpur kira-kira 600 meter dari tempat asal nahas. Katanya lagi, usaha mencari dilakukan anggota tentera dan tentera laut. Mereka meranduk air sungai untuk mengesan dasar sungai. Ketika itulah, mereka menemui mayat wanita berkenaan yang agak sukar untuk dikeluarkan kerana diselaputi lumpur. Pesawat berkenaan baru berlepas dari lapangan terbang Songsan di Taipei menuju Pulau Kinmen. 31 penumpang dari China, sebahagian besarnya dari bandar Xiamen.
Pengawal selia penerbangan Taiwan mengarahkan semua pesawat TransAsia dan Uni Air, anak syarikat EVA Airways, menjalankan pemeriksaan enjin dan sistem bahan bakar pada 22 pesawat ATR yang masih beroperasi. Ini nahas terbaru dalam siri bencana penerbangan Asia. Kita ikuti perkembangan sukan. Kejohanan Golf Maybank Terbuka Malaysia 2015. Pemain Austria Bernd Weisberger berpeluang untuk meraih kejuaraan pertamanya di Malaysia apabila membenam catatan terendah 63 pukulan 10 di bawah par petang tadi. Weisberger kini di kedudukan teratas dengan 199 pukulan, 17 di bawah par keseluruhan. Ketinggalan 2 pukulan di belakang Weisberger ialah pemain Spanyol Alejandro Canizares dengan 15 di bawah par keseluruhan. Hari ketiga MMO 2015 berlangsung di lapangan golf Kuala Lumpur. KLGCC Bukit Kiara menyaksikan hanya 74 orang pemain berjaya melepasi kad. Weisberger yang bermula di kedudukan ketiga semalam mula mendapat rentak dengan melakar 6 birdi dan 1 bugi di 9 lubang pertama. 9 lubang seterusnya, pemain ranking ke-48 dunia itu terus mantap dengan 4 lagi birdi di lubang 10, 16, 17 dan 18 sekaligus mencatat 63 pukulan, 9 di bawah par. Pesaing terdekat Alejandro Canizares turut mempamerkan pukulan mantap dengan membenam Eagles di lubang ke-16 dan melakar 6 birdi sepanjang hari. Namun bugi di lubang 6, 11, 12 dan 18 menyaksikan pemain Sepanyol itu sekadar mencatat 68 pukulan, 4 di bawah par untuk bersorangan di kedudukan kedua dengan catatan 15 di bawah par keseluruhan. Pendahulu 2 hari terawal, Lee Westwood yang juga juara bertahan goyah di kedudukan ketiga. Bekas pemain nombor 1 dunia itu kini berkongsi kedudukan dengan rakan senegara Paul Waring yang mengumpul 14 di bawah par keseluruhan. Pemain terbaik negara masih kekal menjadi milik Denicia yang menamatkan saingan di kedudukan 13 dengan 6 di bawah par keseluruhan. I putt the ball much better today, compared to yesterday. I had a small session of putting lesson with my coach yesterday night over the phone, and I think that makes a difference compared to yesterday round. Yeah. Kejohanan sepak takraw Siri Super ISTAF 2014-2015. Kuat sepak takraw negara meneruskan langkah ke perlawanan akhir selepas mudah menjinakkan Korea Selatan di separuh akhir petang tadi. Skuad negara menang 2-0 untuk bertemu musuh tradisi Thailand di pentas final esok. Dalam peranan separuh akhir yang berlangsung di MITC Melaka itu, regu negara diwakili tekong Muhammad Syahir Rosdi, Killer Hanafiah Dola dan apit kiri Farhan Adam. Skuad kendalian Abdul Talib Ahmad itu beraksi cemerlang apabila menguasai set pertama dengan kemenangan 21-11. Kebanyakan mata skuad negara diperolehi melalui pukulan kencang Hanafiah di samping servis ace yang diperolehi Syahir jadi kunci kemenangan di set pertama. Malaysia terus garang di set kedua apabila tidak membenarkan Korea bangkit dengan menguasai keseluruhan set dari awal. Regu negara mara dengan kemenangan 21-12 untuk bertemu Thailand esok. Terdahulu Thailand mengatasi Singapura dalam satu lagi aksi separuh akhir dengan kemenangan 2-0. Kemampuan kelab luar yang kini semakin banyak menawarkan pendapatan lumayan mungkin antara sebab semakin ramai pemain keluar dari Persatuan Badminton Malaysia BAM. Itu yang dikongsikan bekas juara All England Muhammad Hafiz Hashim yang mengulas isu beberapa pemain keluar dari BAM. Bekas juara All England 2003 itu mendesak BAM supaya mengkaji dengan lebih mendalam punca sebenar tindakan meletakkan jawatan yang dilakukan pemain di bawah kelolaan mereka. Sekiranya masalah tersebut tidak diatasi segera, tidak mustahil lebih ramai pemain akan mengikut tindakan yang dilakukan oleh Hun Tian Hao dan Lim Kim Wah baru-baru ini. Mungkin juga saya rasa mungkin lebih ramai yang pemain yang mungkin akan angkat kaki keluar lah, sebab mungkin buat masa sekarang pun seperti yang kita tahu, kelab-kelab luar pun mampu untuk membiayai pemain-pemain kan. So kelab-kelab luar pun
sekarang pun ada duit untuk ni boleh offer yang lebih baik kan. So mungkin dekat sini pemain-pemain pun kita pun tidak boleh salahkan pemain juga. Mungkin pemain-pemain juga ingin menukar angin kan, ubah angin kan. Mungkin dekat sini dekat BM dia dah tak boleh pergi kan. So mungkin dia nak tukar angin. Mungkin itu yang mungkin seperti yang berlaku kepada saya dulu pun sama juga. So bukan saya ada masalah dengan BM, tapi cuma saya rasa ingin tukar angin kan. So mungkin dekat luar saya lebih selesa ataupun mungkin lebih relax kan. So lagipun saya dengan BM pun dah lama kan. So bagi saya kalau pemain-pemain yang ingin mengangkat kaki atau ingin keluar pun, mungkin saya rasa tidak ada masalah lah untuk BM untuk lepaskan pemain-pemain kan. Selain soal gaji, BAM perlu memikirkan pakej insentif yang lebih menarik kepada pemain sebagai dorongan mereka mencipta lebih banyak kemenangan di peringkat antarabangsa. Menurutnya lagi, walaupun bermain dengan kelab profesional, pemain masih boleh dipilih mewakili negara dan bukannya hanya memberikan peluang kepada pemain di bawah naungan BAM sahaja. Baik, ini berita yang baru kami terima. Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan kadar dividen bagi 2014 sebanyak 6.75%, peningkatan berbanding hanya 4.91% tahun 2013. Ia berdasarkan peningkatan pendapatan pelaburan kasar berjumlah 39.08 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Pengumuman diterbitkan menerusi laman Facebook KWSP. Baik, berita nasional 8 malam 7 Februari berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung bola sepak Piala Super 2015 di Stadium Sultan Ismail Nasaruddin Shah, Kuala Terengganu. Lawanan di antara Terengganu dan Selangor. Dan sebelum berpisah, kita saksikan visual majlis perkahwinan anak sulung Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Darshini dan pasangannya Viragu. Majlis resepsi yang diadakan di Maib Serdang itu turut dihadiri para pemimpin negara termasuk Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri serta pasangan masing-masing. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.